Ini orang Leonard Shelby dipanggil sebagai Lenny. Dia mengalami short memory loss atau masalah hilang ingatan setiap 15 minit dan takkan dapat ingat semula apa yang berlaku, membuatkannya mencatat pada kertas dan mentatukan maklumat yang paling penting pada tubuh supaya tak terlupa. Bert adalah penjaga motel tempat Lenny tinggal, manakala Teddy berkawan dengan Lenny. Dia akan memperkenalkan diri dan menanyakan siapakah engkau setiap kali bertemu walaupun sudah 100 kali. Lenny hanya percaya dan bergantung pada catatan tulisan. Bajunya mempunyai 6 poket di mana setiap satunya bermanfaat di saat masalah datang. Semih kendine bitmek bilmez notlar yazmış. Kaçık. Neler döndüğünü bilmiyorsun. Hayır! Seperti biasa, Lenny memperkenalkan diri. Dia sedang menunggu kehadiran Teddy di lobi. Lenny pulang dan menampal beberapa hasil maklumat pada dinding. Teddy. Dia diberikan sebucuk surat dari Natalie yang berisi gambar lesen memandu John Edward Gemmell. Demişti. Yalanlarına inanma. Lenny memberitahu tentang Samuel R. Jenkins, digelar sebagai Sammy, yang juga ada penyakit amyloidosis memory loss, bermaksud hilang ingatan jangka pendek dan hidupnya tak teratur, bahkan segala perbuatannya dilakukan tanpa sebab. Di restoran, Natalie memperkenalkan diri kepada Lenny dan memaklumkan nombor plat yang ditatu di badan Lenny adalah kepunyaan John Edward Gemmell ataupun John G. Sebuah alamat bertempat di bangunan kosong diberikan Natalie. Arkadaşım araştırdı. Isterinya mati adalah memori terakhirnya dan akan mencari sampai dapat pembunuh tersebut. Ayrıntıları hissedebilirsin. Lenny dulunya bekerja Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. Teddy muncul secara mengejut dan masuk ke dalam. Teddy menasihati supaya tidak bergantung sepenuhnya pada tatu dan tulisan supaya tidak tersalah bunuh, namun Lenny tidak mengendahkannya. Discount Oteli. Pada suatu ketika, Lenny diberitahu Bert bahawa Lenny telah berpindah bilik di tingkat atas sejak seminggu lalu. Bire çeyrek var. Pada pukul 1 petang, Lenny dan Natalie sembang-bambang di restoran. Kes Sammy merupakan kes paling aneh Lenny pernah siasat dalam hidupnya. Doktorlar beyninde muhtemel bir zarar buldular. Ekondo berusia 50 tahun tersebut mengalami kerosakan hipokampus pada otak setelah kemalangan menyebabkan perilakunya pelik sehingga dia tidak faham dan sedar apa yang dia tengah kerjakan. Öğrendiğin sürece doktorlar entegre Mata Sammy seakan mengenali setiap orang yang dia ketemu, sungguh pun tidak. Tatkala tes, Sammy melakukan hal yang sama berulang kali walau Natalie menunjukkan tatu nombor plat kereta. o da birini kaybetti. Sana acıdığı için Mereka kis muah-muah. Beberapa kali baju mereka ketukaran. Apakah jin yang tukar? Teddy pun memunculi, Julia. Natalie dipukuli oleh Dot dan suaminya Jimmy hilang tanpa jejak aurat setelah keluar berjumpa Teddy. Katanya lah aduh-duduh. Oleh kerana memahami perasaan Tika kehilangan orang yang tersayang, Natalie berjanji akan membantunya. Setelah dites tadi, Sammy disahkan psikologi mentalnya terjejas bukan secara fizikal.
Teori penyesuaian bermaksud bertindak menggunakan insting naluri tak mampan Dek Sammy, sungguh ia mampan pada Lenny. Şartlı refleks Sam için çalışmadı ama benim için işe yarıyor. Otel odasında, İncil'i hariç. Teddy datang sebentar sekilas baik saja Lenny menelepon. Kapıyı aç. Merhaba Teddy. Bununla beraber aynı şakaları yapıp duruyorum. Tanımalı mıyım? Sanmıyorum. Sanmıyorsun, bilmiyorsun. Bunu yazmadın mı? Yazmadan önce uykuya dalmış olmalıyım. Tanrım. Dia mengaku namanya Dot dan suka dengan Dode dan Lenny lah yang memukulnya. Peki Natalie. Muncul kelibat orang dengan sudah usia indai badan kecil Lenny. Cubaan meretap kecil Lenny gagal setelah habis dibelasah. Dot disorok ke dalam almari and 1, 2, 3 smile. Dad. Natalie. Buntu tak tahu nak buat apa, Lenny minta tolong Teddy. Kenapa Aing tengah lari? Oh, tengah kejar. Lah, Aing yang kena kejar. Lari weh, lari, lari. Beyaz erkek, altı Montrest Nasib tu sempat pecut laju. Kalau tak, mampus kena tembak. Akan ku belasah kau. Tunggu, tunggu. Dia pun karate pintu tu and boom, habis KO. Hay aksi. Affedersiniz. Bilik seterusnya tak dikunci. Lenny nyorok and tunggu dalam. Bu işimi görür. Lenny dikejar. Cermin kereta pecah ditembak. Akan tetapi, dia berlari sekuat hati. Hitam nyar. Dia membakar semua barang peninggalan arwah Surpekok, aka isterinya, untuk melupakan, namun memori tersebut tetap kekal selama-lamanya. Muhtemelen bir kamyon dolusu eşyanı yak. Seni unutmam gerektiğini hatırlayamıyorum. Dia membuat laporan bahawa ada narkoba dalam kereta curi milik John G kat luar rumahnya, tapi polis hanya diam 1000 bahasa tanpa kata, tanpa kontrol. Mereka bermantap-mantapan. Dia menangkap gambar lalu menampalkannya. Lenny menyuruh berpura-pura barang isterinya tersebut adalah milik Natalie. Lenny terpaksa berbohong bahawa Sammy akan sembuh untuk menggembirakannya. Natalie adalah penipu yang selalu mengambil kesempatan pada Lenny. Suami Natalie bernama Jimmy merupakan pengedar dadah. Mereka juga menghisap dadah. Teddy menasihati supaya tidak mempercayai Natalie. İşte Hidup Lenny mewah selepas mendapat insurans kematian isterinya. Wow, gila babi. adamın yalanlarına inanma. Larry mematikan panggilan karena tatunya telah berpesan untuk tidak menjawab panggilan. Natalie dituduh mencuri dan Dot mengugut mati jika duit dan dadah milik Jimmy tidak dikembalikan esok. Natalie menawarkan duit supaya Dot dibunuh, tetapi Lenny menolaknya. Dikkatli ol. Arabayı mutlaka kilitlemelisin. Rodası sen de kimsin? Lenny tak ingin dihubungi kerana sudah faham polis tak akan mempercayai penderita hilang ingatan sepertinya.
Benim özel bir durumum var. Evet, lanet olası durumum hakkında her şeyi biliyorum Leonard. Ne istersem söylerim ve sen hiçbirini hatırlamaz. Nasıl korkulacağını bile Sakin ol. bilmiyorsun. Bunun benimle bir ilgisi... Hakkında mı yani? Sevgili oluruz seninle. Lanet olsun. Yaz konsantre. Konsantre. Lanet olsun Leonard. Daha canımı çıkarıncaya kadar dövdü. Telefonda polis olduğunu söylüyor. Polis mi? Çeklerini duysan iyi olur. Gözlerine bakarım. Peki ne? Natalie mengizinkan dia tinggal di situ lalu memberitahu namanya adalah Natalie. Teşekkürler. Sağ. Kendini evinde hisset lütfen. Televizyon seyret, yemek ye, neyse. Seni hatırlamam için küçük bir şey. Natalie. Sorun nedir? Biri gelebilir. Semasa telefon berdering, ada tangan menghulurkan sepucuk surat bertajuk Jawab Panggilanku yang mengandungi gambar Larry. Di dalam bar, Natalie menghalangnya minum dan mengganti air bir yang baru. Tulisan itu menyebabkan Lenny mencari orang yang bernama Natalie. Natalie memberikan air ludahan tersebut untuk mengetes adakah dia benar-benar pelupa. Pengutur. İğne vaktim geldi. Böylece bunu test edecek. İğne vaktim geldi. Kadın blöfünü göreceğini düşün. Veya yaşadıklarını... Semih nedenini anlayamadı. Pada satu malam, rumahnya dicerobong masuk dan dia sempat menyelamatkan isterinya. Tiba-tiba setelah bertatu baru, Lenny diberitahu Jimmy Grants merupakan pengedar dadah yang menelepon dan melibatkannya dalam kes tuduhan mengedar dadah. Bir sürü zırvayla dolusun. Semasa menunggu kehadiran Jimmy, Natalie menyangka yang di dalam kereta itu adalah Jimmy. Lenny! Memur Gammon, Gamble yazma, sadece Teddy. Yalvarttır onları. Jimmy diajar habis-habisan kerana merasakan Jimmy yang membunuh isterinya. Dia ditawarkan $200,000 supaya melepaskannya. Namun bukan duit yang diinginkan. Dia hanya ingin kehidupan normalnya yang dahulu. Jimmy dibukailkan sebelum dicekik sampai meninggoy. Lütfen al ve git o senin parayı. kahrolası paranı... O zaman ne? Jimmy sempat membisik, Sammy, woi. "69 saat kemudian, Teddy datang ke situ dan turut dibelasah. Teddy akhirnya membocorkan kebenaran sebelum dibunuh. John Edward Gamble adalah nama Teddy yang sebenarnya. Isteri Sammy mati akibat insulin berlebihan yang dicucuk Sammy semasa dites ingatan memorinya.
Jenkins adalah isteri sebenarnya dan Lenny adalah Samuel R. Jenkins. Karakter Leopard atau Lenny hanyalah rekaan cerita semata-mata selepas dia didapati bersalah membunuh isterinya sendiri. Tamat. Plot twist yang sangat membaba Black Sheep kan? Kesimpulannya, janganlah kita menjadi gila kerana gila adalah selalunya adalah tidak betul. Woi.